Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pelajar yang dikasihi sekalian, insyaallah kita akan memulakan sesi kuliah kita pada kali ini, di mana saya telah diberi tanggungjawab untuk bersama kamu dan dengan pelajaran atau kursus PIM 1064 Tarikh Islami yang membicarakan tentang sirah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga hayat yang berkaitan dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Dan saya yakin kamu juga telah diberikan oleh Ustaz Hazimah dengan lampiti 0501 atau maafkan saya, RMK, ringkasan maklumat kursus yang diperlukan untuk kamu memahami perjalanan subjek kita pada kali ini, insyaAllah. Baik, sebelum kita masuk terus kepada RMK kita, suka untuk saya mengambil kesempatan untuk memberi sedikit kefahaman kepada kamu tentang apa kepentingan untuk kita belajar sirah Nabi ini. Adakah dia hanya sekadar kita mempelajari satu bentuk yang kita panggil bibliografi, latar belakang hidup tentang seorang manusia yang kita sekadar membaca, mengetahui dia macam itu saja, atau ada sesuatu yang lebih besar maknanya, kerana individu yang ingin kita mengetahui untuk kita menelusuri hayat dia, kehidupan dia adalah suatu insan, seorang insan, satu individu yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kita untuk kita sayang, cinta dan taat kepada manusia ini yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penting untuk saya bawa dulu semua untuk kita memahami bahawa tujuan untuk kita belajar sirah nabawiyah ini tidak sekadar untuk kita mempelajari hal yang berkaitan dengan sejarahnya atau tarikhnya, apa juga yang berlaku, tetapi ia adalah satu tujuan atas nama kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang harus kita menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sebagai satu contoh, satu qudwah, satu uswah, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu adalah satu uswah yang baik, yang menjadi teladan kepada kita, yang tak kala kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan membawa iman kita itu kepada iman yang sahih. Karena imannya kita kepada Nabi bermakna berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, apa yang saya nak sampaikan ini, saya merujuk kepada kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah karangan Asy-Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Baik. Yang pertama ialah fahmu syakhsiyatir Rasul. Kita faham tentang syakhsiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nubuwah itu, dari sudut kehidupan dia, keadaan dia, bagaimana Nabi hidup, untuk kita sama-sama memastikan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar seorang manusia yang genius, atau dalam bahasa Arabnya disebut seorang manusia yang abqari, yang telah labelkan dengan label genius ini oleh para orientalis barat, dengan tujuan untuk tarik kita keluar, tarik kita jauh daripada kefahaman sebenar tentang nubuwah yang merupakan suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iaitu nubuwah maksudnya ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-ayah, bahawa Nabi tidak bercakap berdasarkan kehendak Nabi sendiri, tetapi apa yang Nabi lontarkan
apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi itu adalah suatu perkara yang telah diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahawa manusia itu kita sebagai manusia akan mendapati bahawa wujudnya suatu gambaran yang menjadi contoh yang cukup baik, yang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya perintahkan kita untuk buat itu dan ini, tetapi Allah datangkan dengan contoh al-masal al-a'la, satu contoh yang telah membuktikan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia mampu untuk patuh kepada Allah, dan demikian juga dengan manusia-manusia yang lain. Yang membezakan kita dengan Nabi ialah Nabi menerima wahyu dari Allah. Nabi maksum, tidak dengan kita. Kita tidak terima wahyu, kita tidak maksum. Tetapi kita diberi kekuatan akal kita untuk kita berfikir bahawa mereka yang patuh, taat kepada Nabi adalah orang yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahawa tak kala kita mengikuti pengajian tentang sirah ini, tentang tarikh Islami yang termasuk di dalamnya adalah catatan tentang hayat baginda kita sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan dapat merasai kemanisan untuk kita memahami kalam Allah itu sendiri, untuk kita faham Al-Quran itu sendiri, dan untuk kita tazawuq, mengambil dia, menjadikan satu perasaan untuk kita membentuk ruh kita, dan juga ruh yang datang dengan Al-Quran itu, dan juga maksud-maksud yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui turunnya Al-Quran itu. Sebab apa? Sebabnya ialah kerana Nabi ini sendiri adalah pentafsir hidup kepada Al-Quran. Banyak perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu ditafsirkan sendiri oleh Nabi melalui perbuatan Nabi, melalui kata-kata Nabi, melalui iqrar Nabi. Maka memahami hayat Nabi adalah merupakan sebahagian besar daripada laluan kita untuk kita faham apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu. Yang keempat ialah untuk kita sebagai seorang Muslim, untuk kita memiliki sebanyak mungkin ilmu pengetahuan kita, untuk membina kekuatan intelektual kita dengan cara mencari, menggali sesuatu yang datang dari sumbernya yang sahih. Sumber yang sahih ini apa? Datang daripada Al-Quran, datang daripada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ia sangat berkaitan dengan kekuatan akidah kita. Ia sangat berkaitan dengan hukum hakam yang kita perlu jalani dalam kehidupan seharian kita. Ia sangat berkaitan dengan suatu pakaian yang dinamakan sebagai pakaian akhlak kepada kita. Tidak ada contoh lain, melainkan contoh itu adalah contoh yang datangnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyatakan bahawa sebagai seorang guru, insya-Allah kita semua akan jadi guru. Kamu akan bergelar sebagai seorang guru, insya-Allah. Dan juga pendakwah pada masa yang sama. Ad-da'i ilallah. Kita nak ajak orang kepada Allah, nak ajak orang kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tentu kita sebagai seorang guru, kita kena belajar bagaimana cara, bagaimana kaedah, bagaimana kita nak mendidik pelajar-pelajar kita sebagai mad'u kita. Maka Allah datangkan kepada kita seorang manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan seagung-agung guru yang telah mendidik ratusan juta manusia yang hidup sejak zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni sejak 1400 tahun yang lalu sehingga kini. Tidak ada siapapun yang dapat menafikan tentang kehebatan dan keagungan yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru dalam usaha Nabi untuk mentarbiyah masyarakat yang ada di Mekah pada ketika itu, dan juga usaha-usaha kuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mentarbiyah masyarakat yang ada di Madinah setelah hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kamu nanti boleh dapatkan, saya boleh berikan insya-Allah satu buku yang dihimpunkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tentang yang menghimpunkan hadis-hadis
yang diberi nama tajuk kitab itu ialah Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul sebagai guru, wa asalibuhu fit ta'lim, dan kaedah uslub-uslub Nabi SAW dalam Nabi mengajar dan Nabi mendidik para sahabat pada ketika itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita memahami tujuan dan kepentingan kenapa kita perlu belajar sirah, akhirnya kita dapat memberi sedikit ruang membina kesungguhan kita untuk kita faham bahawa sirah ini bukan suatu perkara yang kita boleh belajar sambil-sambil lewa macam tu saja, tetapi dia ada kepentingan untuk membina semangat kita, membina wadah untuk kita bangkit kembali menjadi seorang pendakwah, merasai kepentingan seruan kepada Islam itu, bahawa kita sebagai guru bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak pelajar kita di sekolah nantinya insya-Allah adalah anak-anak pelajar yang kenal siapa Tuhan mereka dan siapakah Nabi mereka, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam.